وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم وابتغ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Usaid ibnu Hudayr, seorang nama yang kalau di kalangan masyarakat kita tak ada nama kan, kalau di Kuala Lumpur ataupun Jawi, di bawah Jawi, nak bagi manusia nak bagi orang ni mudah ingat nama, dijadikan nama masjid tu nama para sahabat. Kalau di KL lah. Selangor tak kan? Selangor tak. Selangor ada yang bagi nama, kalau masjid diraja tu bagi nama sultan-sultan lah. Masjid Petra, masjid apa nama, Tengkuan Ampuan, gitu ibu-ibu kan. Jadi itu di Selangor. Kalau yang lain-lain tu adalah nama-nama As-Sabirin, Al-Muttaqin, Al-Mukhlisin. Tapi di Kuala Lumpur mereka mula memperkenalkan masjid tu dengan nama para sahabat. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ini kalau yang nama para sahabat yang besar-besar ni, maksudnya masjid tu pun memang grade A ibu-ibu. Kita boleh nampak lah, masjid ni, nama sahabat besar ni memang dia punya pentadbiran dia pun memang dahsyat lah. Pentadbiran dia punya crowd dia pun memang dahsyat juga. Kemudian nama-nama sahabat-sahabat yang lain tu, sahabat-sahabat Sayyidina Hamzah, ya, Masjid Bilal bin Rabah, masjid apa lagi, Abdurrahman bin Auf. Jadi paling kurang lah kalau ditanya kan dia dikenal lah masjid yang sebelah dia tu ataupun qaryah dia tu nama sahabat. Masjid Usamah bin Zaid kan, Bangsa Maju dan sebagainya. Masjid Usaid ada tak? Baru tahu ya? Oh ya. Ya, betul-betul. Itu mereka punya kita panggil pendekatan lah. So, jadi bila dia pusing-pusing tu ibu-ibu, sekurang-kurangnya dia nampak kan Masjid Osman. Dia tahu Masjid Osman. Masjid apa? Masjid Bilal. Sahabat. Gitu. Sekurang-kurangnya kan ada dia punya pendekatan. Tapi kalau Selangor dengan nama-nama biasa ataupun nama yang Sultan suka lah. Ada nama yang Sultan tak suka, dia tukar nama. Jadi ikut kepada ni. Kalau di jalan raya pula ibu-ibu, nak bagi, dulu kita panggil Jalan Duta kan. Kalau tengok dekat sekarang, dia tak keluar lah Jalan Duta. Dia bagi nama Sultan. Nama-nama sultan, iaitu untuk mengingatkan yalah sultan-sultan tu sultan dahulu kan. Jadi kita pun dah tak ingat ibu-ibu, so jadi dia tukar nama sultan supaya kita ingatlah nama jalan tu kita sebut kan. Bila kita sebut jalan tu Razak. Okay, so jadi dia macam lama-lama kita tahu Tun Razak ni ada sejarah, tokoh kita dahulu, tokoh siapa, apa dia punya sumbangan dan sebagainya. Ala kulli hal ibu-ibu, hari ni kalau kita tengok Usaid rasa macam tak ada kot, kalau tak silap lah, tak pasti. Ataupun dia tempatnya masjid tu tersorok dan sebagainya, wallahu ta'ala alam. Baik, Usaid ialah seorang sahabat. Usaid bin Hudayr itu adalah para malaikat yang khusyuk mendengar bacaanmu wahai Usaid. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang pemuda dari Mekah, Mus'ab bin Umair ke Yathrib pada awal pemutusan dakwah Islam. Kita ingat ibu-ibu, Mus'ab kita pernah bincang di dalam Hayatus Sahabah. Sayyidina Mus'ab, dia kita panggil kalau zaman sekarang ni kan kita ada usrah kan. Usrah tu kita ada dia punya naqib, ataupun dalam bahasa
LDK, latihan dalam kumpulan dipanggil FESI. Jadi Mus'ab ni dia macam nakib ibu-ibu, dia macam FESI. Jadi Rasulullah utus dia sampai ke Yathriब dulu sebelum Rasulullah berhijrah. Itu Rasulullah punya strategi yang sangat-sangat teratur. Bukan nak pindah tu, ataupun kita panggil dakwah ni sembrono, orang panggil. Jawa betul sembrono je, kan? Maksudnya asal boleh je, tangkap muat je. Tak. Dakwah Nabi dia berstrategi, dia halus strateginya. Jadi Rasulullah hantar dulu Mus'ab ke Mekah, ke Madinah untuk pergi dahulu, survey dulu, buat dakwah dulu kat sana. Sebab tu kita boleh tengok bila Nabi sampai saja dah ramai dah orang yang tertarik hati dengan Islam. Sebab apa? Strategi ni sudah datang daripada awal. Di sana dia bertamu di rumah Asad bin Zurarah, salah seorang pembesar Khazraj. Khazraj ini salah satu daripada kaum yang berada di Madinah. Ansar terdiri pada Aus wal Khazraj. Khazraj ni ketua dia siapa? Asad bin Zurarah. Dia menjadikan satu sudut rumah Asad sebagai tempat menginap dan tapak melancarkan penyebaran dakwahnya, menyeru manusia kepada Allah dan menyampaikan berita gembira mengenai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Jadi dia dah do his task. Dia buat kerja dia, ibu-ibu. Sayyidina Mus'ab buat kerja dia. Dapat tempat dan dapat tempat berehat, dia pun melancarkan ataupun kita kata menyebarkan dakwahnya. Penduduk Yathriب menyambut baik majlis yang diadakan oleh pendakwah muda Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni bukan kalangan orang-orang yang umur dewasa ataupun berusia, tak. Dia orang pemuda, ibu-ibu. Yang Rasulullah hantar ni pemuda-pemuda yang cergas, ibu-ibu. Masih kuat lagi energinya, semangat juangnya tinggi, ibu-ibu. Mereka berminat dan terpesona dengan tutur katanya yang lunak, hujahnya yang jelas dan sifatnya yang lemah lembut. Masya Allah. Siapa yang tak nak, ibu-ibu? Bila tiga ini digabungkan bersama, suara yang lunak. Ini biasanya saya dengar ustazah-ustazah ni, Allahu Akbar, banyak yang suaranya sedap-sedap, ibu-ibu. Antaranya Ustazah Nur Hafizah Musa, kan? Aduh, hai, sedap dia suara dia. Dia nyanyi pun sedap, baca Quran pun sedap, ibu-ibu, kan? Kita macam terpukau, kan? Bila pendakwah tu suara sedap, memang sedap. Lagi seorang Ustazah Huda Ilayu. Dia kalau selawat, dia kenal, dia dah lah buatnya memang lembut dah. Lepas tu dia selawat dia tu lain, dia punya irama yang biasa kita dengar ni. Dia ada dia punya irama sendiri. Tapi sedapnya cakap, saya kata memang orang pun bila saya cakap Ustazah Huda, kita ni lah bawa lah Ustazah Huda pergi program kan, sebabnya sedap dia punya kan. So bila suara tu lunak, hati manusia ni dia memang tertarik kepada yang sedap-sedap, yang indah-indah, ibu-ibu. Lepas tu ibu-ibu, bila dia terang, ibu-ibu, orang faham pula. Sayyidina Mus'ab bila terang, ibu-ibu, jadi penduduk Yathriب tu, oh betul lah. Bila Sayyidina Mus'ab bagi tahu, Nabi dibawa bukan ajaran baru. Nabi dibawa ajaran agama Nabi Ibrahim, agama Hanif, yang kita semua ikut dekat Mekah Madinah ni. Itulah kita punya ajaran kita. Maka suatu perkara yang betul lah, suatu perkara yang kita kata akal pun boleh terima, dari sudut, bukan Nabi ajak kita buat benda yang tak baik, kan? Nabi ajak kita berdamai, Nabi ajak jadi orang yang jangan selimi orang lain, kan? Perkara-perkara yang bagus, hujahnya jelas. Kemudian sifatnya pula lemah lembut, cahaya keimanan yang terpancar dari wajahnya yang tampan nampak berseri-seri. Tapi sebenarnya hakikatnya, ibu-ibu, yang orang baik itu walaupun tak handsome pun nampak tenang je, betul tak, ibu-ibu? Masya Allah. Apatah lagi kalau handsome tambah pula berseri-seri. Macam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Handsome tu memang bukan kepalang lah.
Ya, orang kata tiada tandingan dah. Tambah pula dengan cahaya aura kenabian, aura keimanan ibu-ibu. Orang kata cairlah kita tengok kan. Memang kita panggil tertarik lah, terpesona. Lebih daripada itu, surat 175 atas tu, suatu perkara lain yang mengatasi segala daya tarikan di majlis tersebut ialah alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Mus'ab dengan suaranya yang merdu dan menyentuh perasaan, memang sungguh memukau, lalu perlahan-lahan membuka hati siapa sahaja yang mendengarnya untuk menerima seruan dan menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ayat Quran ibu-ibu, kalau kita tak baca dengan suara yang mengalun-alun pun memang sedap dah. Dia punya rima-rima tu kan. Contoh, kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kan? Dia punya rima tu ibu-ibu, orang kata satu susunan irama yang paling cun-melecun lah. Tanya orang-orang melodi, bukan melodi yang gosip tu. Tu melodi tu nama rancangan. Tanya orang muzik lah, orang muzik. Tanya orang muzik. Tanya orang-orang berjiwa seni. Macam mana dengan ayat Quran? Bila dia dah misalnya kata dah berhijrah, dia kata lain. Irama Al-Quran, rima-rima tu orang kata tak ada cacat celah. Tu i'jaz Quran. I'jaz Quran ataupun mukjizat kita panggil kan. Al-Quran itu mukjizat bukan sahaja pada makna dia, tapi hatta pada setiap susunan huruf-huruf itu menyedapkan telinga manusia ni. Kalau dengar sedap je. Kalau orang yang kita panggil dia, bukan kita ni hafal pun Quran ibu, tapi kalau orang baca salah, telinga kita macam tak kena. Betul kan? Betul kan? Orang baca yang panjang dipendek dipanjangkan ibu-ibu. Kita ni bukanlah guru tajwid pun, tapi macam kenapa lain macam? Gitu. Macam tak kena je. Cuba tengok balik. Kan juga tu bukan panjang tu, pendek. Jadi ibu-ibu, itu i'jaz je. Al-Quran pada hatta huruf, pada perkataan, pada susunan perkataan tu semua indah. Oh ibu-ibu, subhanallah. Orang yang mengaji gaya bahasa, dalam bahasa Melayu kita panggil gaya bahasa. Dalam bahasa Arab dia panggil balaghatul Quran. Gaya bahasa Quran ni dia punya tinggi, enak, memang luar biasa. Itu tanda itu bukan daripada manusia. Dia bukan datang daripada makhluk, tapi datang daripada pencipta. Tak ada sedikit pun cacat celah dia. Bila didengar ataupun dilantunkan Al-Quran tadi, ditambah dengan suara yang merdu, dengan macam kita dengar sekarang ni kan, tilawah Al-Quran antarabangsa. Sedapnya lah kita dengar dengan suara ditarik ibu-ibu kan, yang dialunkan, sedapnya dengar. Rasa macam semua juara. Sebab semua sedap kan, rasa macam semua juara. Tapi juri kadang-kadang yang kita rasa macam kenapa dia tak berapa sedap, tapi yang tu lagi tepat. Ada selalu jadi macam tu. Sebab kita ni tak pakar pun tempo-tempo taranum tu. Kita dengar kat telinga, tapi juri dia ada dia punya, yang ni tak, ni kurang. Suara dia sedap tapi tak apa-apa kena sangat taranum dia gitu. Jadi ibu-ibu, jadi kadang-kadang terkejut juga kita dengar dia punya result dia tu kan, tak sama pula dengan kita punya penilaian. Baik. Seterusnya suatu hari, Asad bin Zurarah bersama Mus'ab bin Umair keluar menemui sekumpulan penduduk Bani Abdul Ashal untuk menerangkan tentang Islam. Mereka memasuki sebuah kebun Bani Abdul Ashal dan duduk berhampiran dengan periginya. Berada di bawah teduhan pepohon korma,
air perigi yang sangat dingin yang menyegarkan. Terbayang kita ibu-ibu macam mana indahnya suasana itu dalam kita panggil kebun ni, maksudnya redup, tambah dengan air lagi, ada pohon kurma pula ibu-ibu. Datang sekumpulan penduduk yang telah memeluk Islam. Mereka mahu mendengar Mus'ab membaca Al-Quran. Mereka kita panggil ketagih ibu-ibu, dah dengar, dah masuk Islam, tapi nak lagi kan, we want more, macam itulah kalau dalam konsert kan, okey ni lagu yang terakhir, no we want more, macam tu kan, sebab sedap sangat. Jadi maksudnya mereka ni datang lagi, ya wahai Mus'ab, tolong baca lagi ayat-ayat Al-Quran, kami rasa teringin nak dengar lagi. Terdapat juga beberapa orang yang masih belum beriman. Mus'ab pun menyampaikan dakwahnya dengan penuh santun dan berhikmah. Dia menceritakan tentang keindahan Islam dan kemuliaan perketi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang fasi, sebagai seorang pendakwah ibu-ibu, dia sangat berperanan penting untuk memberi gambaran awal yang indah tentang Islam. Kalau dia, contoh kita lah hari ni, bila ada orang nak masuk Islam, kita kata, oh betul ke? Nanti kena pakai tudung tau. Oh kita menakutkan dia pula kan. Kalau orang lelaki, betul kan masuk Islam? Oh boleh, sunat boleh. Tak nak sunat. Kita terus bagi gambaran dia. Susah dia Islam ni. Ya, awal-awal lagi mereka dah rasa macam macam terbayarlah kan. Awal-awal lagi susah. Tapi pendakwah dia kena gambarkan dengan, mungkin kita kata dengan satu sesi itu, biar orang jatuh cinta. Orang akan jatuh cinta pada apa? Pada benda yang best-best lah. Sebab manusia ni jiwa dia suka yang best-best. Jangan cerita yang tak best dulu. Jangan cerita kalau tak solat nanti, kalau masuk Islam tak solat masuk neraka. Cuba jangan cerita dulu yang tu kan. Dia memang ada cerita tu dalam Quran, kewajipan tu ada, tapi kita kena dekat dulu. Dekatkan orang dulu pada Islam. Anak-anak kita pun sama ibu-ibu. Kita banyak cerita pasal syurga ke, banyak cerita pasal neraka. Akhirnya kadang-kadang budak ni macam tu, Allah ni apa, garang-garang macam tu. Kita kena bawa satu, kita panggil apa pintu untuk orang masuk Islam tu, seperti mana Al-Quran bawa kita masuk dalam Quran, mengikuti melalui pintunya Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan diri ataupun zat Allah dengan yang maha pengasih dan maha penyayang. So para sahabat diikut cara Nabi, diikut cara Quran. Kita terbalik kan. Kau buat ni, nanti Allah marah, mak tak tahu. Neraka kan, neraka aja sebut dia kan. Memang betul neraka tu ada, tapi tengoklah siapa kita punya audience kita. Orang tu orang yang memang dah faham kan. Ini bolehlah kita tegas sikit dengan mereka. Tapi kalau orang awam ibu-ibu, kita kena ikut mereka punya. Mereka ni awam, orang kata macam orang yang tak ada basic lah. Masjid pun sama, masjid surau. Masjid surau pun mungkin akan datang orang awam, datang masjid surau. Jadi kita tak boleh nak kan, macam apa ni pakai tak tutup kepala ni kan. Tudung dulu baru masuk. Contoh macam tu kan. Jadi kita kena raikan. Sebab mungkin itu cara dia nak mula mengenal, mula mendekat dengan Islam. So kita kena bawa image yang indah-indah je lah, yang best-best saja. Sementara itu, dalam masa yang sama, Usaid bin Al-Hudhayr dan Sa'ad bin Mu'az, iaitu kedua kaum Aus, didatangi seorang yang melaporkan tentang Mus'ab bin Umair. Jadi tadi Sayyidina Mus'ab duduk di rumah ketua kaum Hazraj.
Baik, ada lagi satu kaum Aus. Kaum Aus ini terdiri daripada Sa'ad dan Usaid. Jadi mereka bagi tahulah kepada Usaid dan Sa'ad tentang Mus'ab. Orang itu memberitahu bahawa seorang pendakwah dari Mekah telah mengunjungi penempatan yang berdekatan kampung mereka. Pendakwah itu dibawa oleh Asad bin Zurarah, yakni daripada kaum Khazraj. Mendengar berita itu, Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Usaid bin Al-Hudayr, tiada ayah bagi kamu. Apa maksudnya tiada ayah bagi kamu? Tengok dekat nota kaki. Kata-kata yang memberi pujian ataupun cercaan. Tapi maksud di sini ialah maksudnya pujian sebagai satu pujian, kita kata dalam peribahasa dari ibu, bukannya directly tapi adalah kiasan. Kiasannya adalah tiada ayah bagimu tu adalah sebagai pujian. Wahai Usaid, kamu pergilah bertemu dengan pemuda Mekah itu. Dia datang menghasut pengikut kita yang lemah dan memperbodohkan Tuhan kita. Kamu halanglah dia dan beri amaran kepadanya agar tidak menjejakkan lagi kaki ke kampung kita selepas hari ini. Ya, maksudnya Sa'ad kata dekat Usaid, kau bagi tahu kat dia, kan? Kau nak pergi dakwah kita pula. Kami tak nak. Kalau boleh, ini adalah yang terakhir. Mana jangan datang lagi dah. Pernah tak ibu-ibu? Orang datang tempat kita dia tu, ini last paling tak nak, jangan datang ya. Oh ya Allah, teruk betul ibu-ibu Kita kan sudah datang, nanti datang lagi. Macam tu. Kadang-kadang ada layanan masjid tu ibu-ibu, ya Allah, punyalah teruk ibu-ibu. Tapi tak sebutlah masjid mana kan. Jadi saya pun kata, saya insya-Allah nanti kali terakhir dah saya datang. Sebelum dia cakap, saya cakap tu kan, saya kali terakhir lepas dia tak datang lagi dah. Saya cakap betul-betul ibu-ibu kan. Sebab apa? Teruk sangat. Teruk sangat. Allahu Akbar. Dan dia pun macam baguslah macam tu. Dia tak ada kata, janganlah macam tu Ustaz, patutnya macam tu lah kan. Tak. Macam senyap tu macam redha, bagus. Macam tu. Dahsyat betul ibu-ibu. Kata masjid ni dalam hati saya balik tu memang cakap lah dengan Ustaz kan. Ya, masjid ni bukan kita punya. Masjid ni rumah Allah. Kalau kita buat macam tu, nanti Allah akan ganti kita dengan orang yang boleh khidmat dalam rumah Allah. Tapi kalau niat pada awal masjid tu, yang orang yang awal pun memang macam tu dia punya, akhirnya tukar bersilah ganti AJK pun sama je ibu-ibu. Sama je. Tak imarah, tak menghargai orang, tak menghargai jemaah. Kita orang datang masjid ibu-ibu, macam apa yang kita kata, tetamu rumah Allah. Macam mana kita nak raikan? Tengok macam kat Mekah Madinah. Macam mana meraikan Dhuyufur Rahman? Maksudnya orang kalau duduk dalam masjid tu memang diraikan ibu-ibu. Kan, dibagi makan kadang-kadang. Kalau buka puasa tu tak payah bawa apa-apa, mesti kenyang lah. Ada bangun dah kan? Tidur tadi. Baik. Cukup Mek. Nak duduk situ. Nak pergi toilet ke? Tak. Jadi ibu-ibu dia cakap dekat tetamu begitu, jangan datang lagi dah. Sa'ad pun berkata lagi dengan tegas, kalau bukan kerana dia tetamu yang berada di bawah perlindungan sepupuku Asad bin Zurarah, nescaya aku sendiri yang akan membereskannya untuk kamu. Aku ni malu-alah kan. Dia tetamu sepupu aku, jadi kau lah pergi settlekan. Usaid pun mencapai tombaknya. Maka kata ibu-ibu, ambil tombak terus bergegas menuju ke kebun tersebut, tempat dia orang duduk tadi. Dia nak dengar bacaan Al-Quran lagi daripada Mus'ab. Sebaik sahaja Asad bin Zurarah ternampak Usaid datang, dia pun bisik dengan Mus'ab, ini orang besar ni, kan kita kan selalu macam tu kan. YB datang. Contoh kan. So dia bisik bagi tahu. Sebab orang besar ni pun jadi kita kena raikan lah. Orang besar ni satunya dia suka diraikan. Jadi dalam Islam, Nabi tunjuk akhlak itu. Contoh macam Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia pemimpin kaum, dan orang pemimpin ni memang suka diraikan ibu-ibu. Jadi kita pun para sahabat mengambil akhlak itu di dalam
melayani walaupun dia bukan Islam, tapi kalau pemimpin itu kita raikan walaupun dia bukan Islam. Maka dia pun bisik kepada Sayyidina Mus'ab, ini pemimpin kaum yang paling bijaksana dan terbaik di kalangan mereka, Usaid bin Al-Hudayr. Asad pun berpesan lagi, kalau kau dapat dia ni, kalau kau dapat Usaid ni masuk Islam, macam itulah orang kata senang kerja. Dapat dia punya tekong dia, ibu-ibu, anak-anak dia boleh ikut. Dapat dia punya apa, kalau dekat orang asli dipanggil apa? Tok batin kan? Dapat tok batin dia masuk Islam, yang lain semua akan ikut lah. Jadi Asad dah pesan tadi dekat Mus'ab, kalau kau ajak dia masuk Islam dan dia masuk Islam, pasti ramai yang akan mengikutnya memeluk Islam. Oleh itu, berlaku benarlah dengan Allah ketika berhadapan dengannya, terangkan Islam kepadanya dengan cara yang baik. Ibu-ibu, kita dalam dakwah ni, bagaimana Mus'ab nak buat ni ibu-ibu, dia kadang-kadang dakwah ni bukan cakap kita ibu-ibu, tapi apa yang Allah izinkan dengan niat kita. Saya pun kadang-kadang boleh rasa benda tersebut ibu-ibu, bila penganjur tu ikhlas mengadakan majlis ilmu. Ya Allah, saya kata kat Ustaz kan, kadang-kadang macam tempat tu memang lain lah. Kadang-kadang ilham Allah bagi tu macam orang kata datang mencurah-curah. Kadang-kadang ada tempat yang macam ilham tu tersekat-sekat ibu-ibu. Kita nak cakap macam ni kan, tapi dia jadi macam tak apa nak jadi sangat. Macam tu lah. Orang kata macam tak berapa sangat. Tak kau sangat. Tapi ada tempat-tempat tu yang subhanallah, Allah bagi futuhat. Dan saya dengan Ustaz kata, ni pasti diorang yang menganjur, yang hadir, ikhlas. Kerja dakwah ni kerja Allah. Kita ni menyampaikan ni dengan usaha kita ibu-ibu, tapi Allah lah yang buka segala dia. Perkataan tu sampai hati tu, apa yang kita keluar tu keluar pada hati, masuk hati, semua kerja Allah. Abang jangan kacau dia okey. Jadi dia kata apa, sedap ayat dia tadi ya. Oleh itu berlaku benarlah dengan Allah, ikhlaskan niatmu, luruskan hatimu kepada Allah. InsyaAllah kamu dengan kekuatan yang Allah dah bagi, mudah-mudahan dia akan masuk Islam. Usaid pun berdiri di hadapan perhimpunan itu. Dia menumpukan pandangannya kepada Mus'ab dan Asad seraya bersuara dengan lantang. Tak ada pun bagi kritik ke hai ke assalamualaikum ke, tak ada ibu ya. Terus, apakah sebab kamu membawa kamu berdua datang ke kampung halaman kami dan mendorong kamu mempengaruhi golongan kami yang lemah? Dia macam ibu-ibu gangster kawasan, abang long kawasan. Dia datang ibu-ibu dengan tombak kan. Lepas tu dia sound macam-macam tu je ibu-ibu. Dia sound macam tu je. Abang dengan adik, abang main kat luar boleh tak? Main kat luar dulu. Adik main kat luar dulu. Dia sound macam tu je. Dia sound, apa pasal datang sini? Kenapa nak sibuk-sibuk ajak kita orang punya orang nak ikut agama kamu? Oh, dia punya sound dia memang apa orang kata outspoken dan terus keluar je. Mus'ab tenang sahaja. Pendakwah ni ibu-ibu, susah ke senang ke, kena tenang. Bila orang susah, orang buat macam susah sikit, kita pun melenting sama. Tu maksudnya belum cukup training lah. Pernah juga dulu masa kerja-kerja ibu-ibu, masa kerja-kerja kadang-kadang kita ceramah buat program-program dekat corporate. Kadang-kadang ada yang dapat parking, kadang ada yang tak dapat parking. Sebab kadang-kadang dia orang pun tenant juga, dia orang pun penyewa dekat bangunan besar-besar tu, tak boleh nak dapat parking, reserve parking. Jadi penceramah pun kena parking jauh, ibu pun berjalan. Kita orang jemput lah kan. Dia kata, saya dah kalau kena jauh-jauh jalan macam ni kan, saya memang rasa marah lah kan. Sampai sana, duduk-duduk, dia sound dulu semua. Macam ni ke hormat cikgu macam tu kan.
Tapi sebenarnya tak boleh macam itulah. Penceramah senang ke, susah ke, tenang dulu. Kerja dakwah ni ingat Rasulullah buat senang ke? Ingat Rasulullah dibentangkan kapet merah ke? Tak. Dibaling dengan batu. Diberikan perkataan yang menyakitkan. Dituduh macam-macam ibu-ibu. Kita tak kala kita nak sampaikan dakwah dalam keadaan orang boleh berjemput kita, itu syukur dah. Orang nak dengar kita punya nasihat tentang Islam, tu pun dah apa kita panggil, dah hikmah yang besar dah. Tinggal datang, sampaikanlah dengan ikhlas. Itu pun saya rasa suatu perkara muhasabah kepada pendakwah sendiri. Jadi kita tengok Mus'ab apa, tenang. Mus'ab tenang. Ada segaris senyuman di wajahnya. Dengan bahasa yang lunak dan memujuk, dia menjawab, "Wahai pemimpin kaum, adakah Tuan mahu sesuatu yang lebih baik daripada yang Tuan minta itu?" Maksudnya, tadi dia kata, kenapa korang datang sini? Nak suruh kita orang pula ikut agama kamu? Ustaz pun tanya, "Gapo dia?" Oh, Kelantan. Tak ada lagi ibu ni orang Arab lagi ibu apa dia tu? Tuan duduklah. Duduk. Kalau Tuan kata kami ni nak ajak orang-orang yang lemah ni dengar apa yang kami bawa daripada Nabi kami, Tuan ambil masa sekejap, tolong duduk. Tuan dengar dulu daripada kami. Bagi kami masa. Jika Tuan berpuas hati dengan apa yang kami katakan, Tuan terimalah. Tapi jika Tuan tak berpuas hati, tak menerimanya, kami akan pergi dan kami tak akan datang lagi. Macam mana yang Tuan nak? Deal. Okay, deal. Contohlah ibu-ibu macam tu Maksudnya tadi dia bagi satu apa kita panggil, satu apa yang kita panggil permintaan. Tapi permintaan dengan kasar lah kan. Kenapa datang? Depan dia, aku tak nak tengok lagi muka kalian. Contoh ibu-ibu. Tapi lepas tu dia jawab balik deal daripada Usaid. Okey, boleh tak kami nak minta kamu bagi minta keadilan. Kamu duduk dulu dengar. Kalau kamu rasa okey, kamu boleh terima. Tapi kalau kamu rasa tak okey, tak apa. Lain kali kami tak datang dah. Tu suatu kita kata Mus'ab punya ayat itu ayat memerangkap lah sebenarnya. Tapi tidak mematahkan. So ibu-ibu dalam marketing ataupun dalam dakwah apa-apa pun, kita jangan patahkan dahulu orang punya hujah. Ataupun siapa punya hujah, jangan patahkan dulu. Contoh kalau suami kita bagi cakap-cakap something kan, kita kata, "Alah, awak tahu apa?" Contoh ibu-ibu tu kita patahkan habis. Okey, apa pandangan? Kalau dia kata rasa macam tak ni, kenapa aku jawab kata benda ni macam tak bagus, contohlah kan. Maksudnya kita jangan patahkan orang punya cadangan saranan. Tapi kita ajak ibu-ibu. Mungkin betul, mungkin juga salah. Kalau salah kita pun tak apalah kan. Jadi buka ruang untuk mendengar lebih banyak daripada bercakap. Kamu telah berlaku adil, kata Usaid. Macam ni bagus kan. So aku ada ruang untuk buat apa yang aku nak, tapi aku boleh bagi ruang. Dia pun memacak tombaknya ke tanah lalu duduk. Mus'ab pun menceritakan kepadanya hakikat Islam. Dia membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Raut wajah Usaid yang tadinya menampakkan kemarahan beransur-ansur bertukar menjadi jernih. Semakin terserlah serinya, menggambarkan dalamannya yang mula terpikat dan terpesona dengan apa yang sedang dia dengar. Akhirnya Usaid tak mampu lagi berhasil, lalu dia menuturkan pujian. Alangkah indahnya apa yang kamu perkatakan tadi, alangkah agungnya apa yang kamu baca. Orang kata ibu-ibu, mereka ni zaman itu adalah zaman orang Arab
sangat-sangat fanatik dengan syair. Itu zaman mereka, zaman jahiliyah. Di mana-mana tempat pun, kalau syair ni, ibu faham ni, syair ni apa? Syair ni bahasa jenis puji-puji, jenis kias-kias ni ibu-ibu, memang mereka suka sangat. Mereka sanggup membayar, orang kata beli tiket. Kalau hari ni kita panggil tiket konsert ibu-ibu untuk dengar konsert, mereka sanggup untuk membayar untuk duduk mendengar syair yang dibaca oleh penyair. Dan mereka subhanallah bukan sahaja suka dengar ibu-ibu, mereka faham. Contohlah ibu-ibu hari ni, bila kita bacakan syair ibu-ibu, ataupun kita bacakan peribahasa-peribahasa sajak, rasa-rasa anak kita faham tak? Tak faham ibu-ibu. Dia faham secara tersurat je kan. Yang tersirat ni dia tak faham ibu-ibu. Kalau orang dulu-dulu nak menyunting apa, bunga di taman, pergilah, ambillah, mana-mana bunga boleh, ambillah. Dia faham directly. Padahal maksudnya anak dara orang tu. Ini zaman dulu. Sama lah ibu-ibu. Waktu zaman jahiliah, mereka dengar dan mereka sampai apa yang dia faham tu. Saya kalau tengok puisi-puisi jahiliah ibu-ibu, saya ni bukan orang, tak ada lah. Kalau dalam bahasa Melayu, saya suka puisi-puisi, saya bolehlah buat sikit-sikit ibu-ibu sajak-sajak tu. Tapi kalau yang dalam bahasa Arab, saya tak boleh faham ibu-ibu. Ya Allah, saya kata aku ni bodoh betul kalau baca syair tu tak faham-faham. Ya Allah, itu aku tinggi tau ibu-ibu. Bahasa dia tinggi, bahasa syair dia tinggi. Saya kata lebih senang lagi baca Quran dan hadis. Sebab Quran hadis lagi senang kan. Syair susah. Kena tengok dia punya bawah dia bukan. Apa benda dia cakap? Sebab kita tak hidup zaman tu. Jadi mereka punya syair jahiliah tadi tu, mereka faham lah sebab mereka duduk dalam zaman tu. Tapi memang bahasa tinggi. Bila dia dapat bahasa Quran yang memang jenis kiasan tinggi, jenis bunga-bunganya bukan bunga apa, bunga biasa-biasa ibu-ibu, bunga-bunga yang apa kita kata mahal-mahal ibu-ibu, maka mereka dikata, wow, ini ayat apa ni? Dia amazing tau. Sebab dia orang memang orang seni, memang orang yang tinggi kesenian, kefahaman mereka dalam memahami susunan gaya bahasa. Maka Usaid, dia kata dia dah tak boleh tahan lagi dah. Apakah yang perlu aku lakukan? Bukan tak cakap tak cakap aku lagi. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya seseorang itu ingin memeluk agama kamu? Maksudnya apa? Yes, dah masuk perangkap. Maksudnya dia dah termakan lah, sebab dia bagi masa kepada diri dia sebab dia orang bijaksana. Dia bukan seorang pemimpin yang kita kata ego. Tak, dia seorang pemimpin yang bijaksana. Bila dia dengar, tak apa, aku dengar dulu. Bila dia dengar, dia pun dah jatuh hati. Mus'ab pun menjelaskan, mandi dan bersihkan pakaian. Ni mandi apa ibu-ibu? Mandi apa ni? Mandi wajib ibu-ibu. Mandi wajib kan ada dia punya asbab kan. Antara asbab mandi wajib ialah biasa kita haid, nifas, kemudian keluar air mani, bersetubuh, dan kemudian masuk Islam, mati. Ada 6. Ada 6 asbab mandi wajib. So salah satunya kepada orang yang bukan Islam, bila dia masuk Islam ibu, dia kena sekali mandi wajib. Dia akan niat inilah, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Hadas dalam dan luar. Hadas dalam apa? Sebelum ni ada syirik dalam hati dia. Dia mensyirikkan Allah. Sekarang dia mengangkat hadas tersebut, hadas daripada hati dia. Dan juga dalam sepanjang dia hidup bukan Islam tu, berapa kali dia janabah, berapa kali dia keluar air mani, berapa kali dia haid ibu-ibu. Maka sekali mandi wajib tu terangkat semua. Subhanallah. Dia mandi tu ibu-ibu macam kita lah. Bila kita mandi wajib kan segar kan, lain kan. Padahal air yang sama.
Mandi itu pun dengan sabun yang sama, tempat yang sama, tapi punya kesegaran lain kan sebab niat. Itu the power of niat. Okey, dia boleh membezakan ni mandi biasa dengan mandi wajib. Kamu pergi dulu mandi, bersihkan pakaianmu. Kemudian bersaksilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Lalu tunaikanlah salat 2 rakaat. Usai segera pergi ke perigi. Kan dekat dengan perigi tadi? Ada perigi, ada kurma. Dia pun membersihkan tubuh badannya. Kemudian dia bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Sesungguhnya seterusnya dia pun menunaikan salat sunat 2 rakaat seperti mana yang diterangkan dan diajar oleh Mus'ab bin Umair. Semenjak hari itu, Ustaz 178, seorang pahlawan Arab yang sangat dikagumi dan pembesar Aus yang terbilang telah menyertai kaum muslimin. Kaum Aus memanggilnya dengan gelaran Al-Kamil. Al-Kamil tu dibagi, kita panggil nickname kepada Usaid. Apa maksud Al-Kamil, ibu? Al-Kamil, kalau perempuan Kamilah, yang sempurna. Kamil, Kamal, Kamilah, Kamilaini. Ada kan Ustaz Kamilain, Kamilin kan, Kamilin. Itu pun sama juga, cuma ni banyak lah. Kamilin tu, Yanun tu maksudnya Kamil yang ramai tu, Kamilin kan. So jadi Kamil iaitu sempurna. Kerana akalnya yang bernas, keturunannya yang mulia. Kaedah Allah bagi seseorang tu dahlah keturunan kita tak boleh pilih ni. Akal pun kadang-kadang kita ikut rezeki lah. Ada orang Allah bagi akalnya, cerdiknya luar biasa kan. Tapi Allah dah bagi iman, bagi jawatan, bagi keturunan, bagi pula akal yang cerdas ibu-ibu, akalnya bernasuh, dia dapat package itu. Dan dia juga mempunyai kepandaian senjata dan pedal. Wow, ni Ustaz punya kelebihan. So ibu-ibu, kepandaian senjata maksudnya boleh hantar pergi medan perang. Boleh cing, boleh lawan. Ya? Kita agaknya kalau lawan ibu-ibu, pegang pedang pun salah pun. Tak reti nak pegang pedang. Pisau boleh lah kat dapur kan. Bukan senang. Skill tu. Dah lah, benda tu berat ibu-ibu. Nak diangkat pula. Pernah tengok orang lawan, dia naik kuda, dah naik kuda, lepas tu pegang senjata. Ikutlah, dia pegang pedang, ada yang pegang anak panah. Kita berdiri buat anak panah macam tu pun tak masuk kan. Ini lagi kuda tu bergerak ibu-ibu kan. Bukan senang. Skill untuk berperang ibu-ibu. Kita ni tak tahulah macam mana kalau kena serang. Pernahlah ditanya masa tu awal-awal Taufan Al-Aqsa kan, kalau Malaysia kena, rasa-rasanya kita punya ketenteraan kuat tak? Boleh ni tak? Kita tengok macam mana Iran, ibu-ibu, kita tengok macam mana Yaman. Negara miskin tapi ketenteraan dia main bendera Israel macam tu je ibu-ibu. Iran yang hantar apa? Hantar peluru berapa jauh jarak ibu-ibu. Boleh sampai tau. Hebat tak hebat? So, saya tanyalah. Masa tu program dengan tentera-tentera. Malaysia tak kuat. Malaysia tak kuat. Tapi sebab tu mereka dengan kita pun tak takut ibu-ibu. China letak dia punya kapal perang masih ada lagi kan? Dia punya kapal perang kan? Bukan kapal biasa, kapal perang. Orang tak takut kita sebab kita tak kuat. Tapi di negara Arab, Parsi, Parsi tu Iran lah ibu-ibu. Peperangan. Kita panggil apa? Dia panggil jiwa tu, jiwa berperang tu ada dan kekuatan tu ada pada mereka. Subhanallah. Jadi Usaid ni orang yang dah lah pandai, dah lah ketua ibu-ibu. Lepas tu
boleh berperang pula. Tambah lagi satu, pena. Maksudnya orang yang pandai mengukir bahasa yang baik, ibu-ibu. Ini bukan semua orang dapat, tapi sebab dia pandai tadi kan. Dia pandai, dia boleh menulis, dia boleh kita kata berkarya dengan karya yang baik. Selain daripada kepahlawanan dan panahannya yang tepat, dia juga boleh membaca dan menulis. Dalam sesebuah masyarakat Arab pada zaman itu, jarang ditemui orang yang boleh membaca dan menulis. Masa itu kan digelar sebagai ummi, iaitu orang yang buta huruf, tak pandai baca, tak pandai menulis. Keislamannya telah menjadi sebab kepada Islamnya Sa'ad bin Mu'az. Tadi ada lagi seorang lagi sahabat kan, Sa'ad bin Mu'az. Dia belum lagi masuk Islam, tapi sebab Usaid dah masuk Islam, dan Usaid memang orang bijak. Dia tahulah macam mana dia nak ajak dia punya kawan, satu geng dia untuk masuk Islam. Dan Mu'az pun, Sa'ad pun dah masuk Islam. Manakala keislaman mereka berdua, sebab mereka ketua, telah menjadi asbab orang Aus memeluk Islam, sehingga Madinah akhirnya menjadi tempat hijrah dan berlindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak ibu-ibu ya? Ini yang kita cerita ni, Nabi belum sampai lagi Madinah. Nabi belum masuk lagi Madinah. Tapi hebat Mus'ab, dia Islamkan dahulu penduduk Madinah. Dia sebarkan dahulu Islam supaya Nabi datang. Strategi Nabi adalah sangat-sangat cantik, teratur, tersusun dengan begitu indah. Sebab tu kalau orang kata Nabi itu berpindah sebab berhijrah ke Makkah, ke Madinah sebab penakut, sorry, kamu tak baca sejarah. Kamu tak tahu. Nabi pindah bukan takut, Nabi pindah bukan sebab, tapi wahyu Allah. Tapi sebagai seorang Nabi yang menyusun dakwah dengan begitu cantik, Nabi sudah hantar dahulu sahabatnya untuk menyebarkan dakwah di sana. Bahkan menjadi tapak tertegaknya sebuah negara Islam yang luas. Usaid bin Al-Hudayr amat terpikat dan mencintai Al-Quran sejak kali pertama dia mendengarnya daripada Mus'ab bin Umair. Ibu dah jatuh cinta dengan Quran ke belum? Dia first time dengar pun dah jatuh cinta ibu. Kita berkali-kali, kita dah kita panggil berjuta kali dah. Ada yang mungkin dah khatam bukan sekali, dalam Ramadan khatam lagi, mungkin dah berpuluh kali kita khatam. Dah jatuh cinta belum? Orang jatuh cinta macam ni ibu-ibu, kalau boleh tak nak berpisah. Alahai, rindu-rinduan. Macam mana lagu tu kan? Kalau berpisah tu rasa rindu je. Allah, bila lagi nak baca Quran. Kalau baca Quran tu rasa macam tak nak habis. Orang cinta ibu-ibu, kalau dah berjumpa, kalau dalam telefon tu kan tengah bergayut kan, apa pasangan kekasih, awak dah letak dulu, alah awak dah letak dulu kan. Bila dah habis ni kan? Bila dah habis tu yang tak letak telefon ibu-ibu. Habis dah digentil semua wayar-wayar telefon. Kalau dulu kan ada wayar telefon kan, tangan dia duk gentil wayar telefon tu kan. Sebab apa ibu-ibu tak letak lagi? Sebab nak sentiasa bersama. Kalau kita dengan Quran, kita jatuh cinta pada Quran, kita akan sentiasa nak berdamping dengan Al-Quran. Dia bersungguh-sungguh membacanya. Cintanya terhadap Al-Quran bagaikan cinta seorang kekasih kepada kekasihnya. Dia bersungguh-sungguh membaca, mempelajari Al-Quran seumpama kesungguhan orang yang dahaga mencari sumber air pada hari yang panas terik. Wow, saya kata ini satu kita panggil persoalan yang boleh kita indikator ibu-ibu untuk diri kita. Kalau kita kata kita dah cinta Al-Quran, kita mesti rasa benda-benda ni. Kita rasa tak nak berpisah, kita rasa nak sentiasa baca, dan kita dah baca, tak habis dekat baca ibu-ibu. Apa sebenarnya maksud ayat yang aku baca ni? Dia datang macam tu ibu-ibu. Dia nak tahu lagi.
Lepas tu dia dah tahu lagi ibu-ibu, dia baca lagi. Lepas tu dia dah tahu, dah baca, dia amalkan pula. Sebab apa? Sebab Al-Quran tadi dah jadi cinta hati dia. Orang kata dalam Quran, pernah kan tengok orang buat visual ataupun macam kartun dia pun hati kan, hati orang tu, lepas tu ada Quran, lepas tu bercahaya. Kita sampai tak macam tu? Ya? Kalau boleh, kehidupan kita buka mata Quran dulu. Ini tak buka mata, telefon dulu. Mula-mula je tak tengok jam, saya faham kan. Lepas tu dah tengok jam, notification pula kan. Mana mesej baru dia. Mula-mula tengok WhatsApp ibu-ibu kan. Maklumat terkini kan. Kita pun dah update semua tu. Berpindah pula maklumat apa pula. Fazura dengan Fantah ni. Kan, kita pun ikut juga ibu-ibu kan. Jadi kita pun nak tahulah update kan, apa yang terkini kan hari ini kan. So jadi ibu-ibu kadang-kadang dia melilau daripada WhatsApp kepada Instagram pergi singgah sekejap hubungan Cik Kiah dekat Facebook. Lepas tu dia pergi jalan jauh sikit ke TikTok ibu-ibu. Itulah kita. Itu pagi ibu-ibu, belum gosok gigi lagi. Sebab apa? Asal itu pandai pandailah orang musuh Islam. Dulu kita pakai apa? Pakai jam loceng kan? Dia kata tak payah ada jam loceng, ada telefon kan, you boleh pakai alarm. Pandai tak dia? Dia tarik kita mengikut daripada benda yang daripada kehidupan kita, akhirnya bawa kepada menghidupkan mereka, tapi kita mati jiwa. Orang bangun tidur, alhamdulillah dulu. Orang bangun tidur, pergi ambil uduk, bersihkan dan ambil uduk, cari Allah dulu tak? Pergi tengok makhluk dulu. Tengok makhluk lah ibu-ibu dekat dalam telefon tu. Apa orang cakap, apa orang ada mesej kita ke apa semua. Konon-kononnya ialah takut ada kecemasan. Alasan best. Lepas tu kalau dah cerita-cerita isu semasa tu tak ada kaitan, tak ada kecemasan dah ibu-ibu. Itu semuanya kecemasan orang, bukan kecemasan kita ibu-ibu. Jadi itulah zaman kita ibu-ibu sangat suka. Baik. Seterusnya cinta kepada Al-Quran, dan baginya Al-Quran adalah keutamaan yang paling utama. Dia dikenali sama ada dilihat berjihad di jalan Allah ataupun duduk membaca kitab Allah. Ibu-ibu, orang nak cari usai dua tempat. Medan perang, usai ada. Lepas tu, mana usai dia? Tengah baca Quran. Allah Akbar. Indah ibu-ibu. Usai juga memiliki suara yang lunak, jelas sebutannya, penyampaian yang baik. Biasa orang ketua memang dia ada delivery, cara menyampaikan, cara bercakap yang baik itu ada pada seorang ketua. Bacaannya menjadi lebih merdu apabila malam sepi, ketika semua mata tidur dan jiwa menjadi tenteram. Kita punya baca Al-Quran yang maksudnya yang lagi lunak ialah bila kita bersendirian, bukan depan orang baca sedap. Seorang-seorang, ya Allah, kelang keliput baca. Tak ada dah Taranum Hijaz ke kan, semua hilang dah ibu. Tapi depan orang, aduh sedap ni. Patut dia terbalik. Depan Allah lah kita baca lagi sedap. Depan orang baca biasa-biasa pun tak apa. Para sahabat sentiasa memerhati dan menanti-nanti waktu usai membaca Al-Quran. Sebab sedap ibu. Alangkah gembiranya orang yang berpeluang mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya, sesegar Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghuni langit juga menyukai bacaannya yang merdu, sebagaimana penghuni bumi menyukainya. Pada suatu malam, Usaid bin Al-Hudayr duduk di anjung belakang rumahnya, manakala anaknya Yahya tidur di sampingnya. Kudanya yang disediakan untuk berjihad di jalan Allah tidak tertambat, tidak jauh dari anaknya itu. Malam itu sungguh sepi dan hening. Bintang-bintang bergemerlapan umpama mata yang melihat dengan penuh kasih sayang.
dan kelembutan kepada bumi. Jiwa Usaid bin Al-Hudayr terpanggil untuk mengharumkan suasana yang tenang dengan haruman tilawah Al-Quran. Dengan penuh kerinduan, dia pun membacakan Al-Quran dengan suara yang lunak dan mengasyikkan. Dia baca daripada surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Tiba-tiba dia mendengar kudanya meronta-ronta keras sehingga ikatannya hampir terputus. Dia pun terdiam. Lalu kuda dia pun turut terdiam. Setelah keadaan tenang, kan, dia tengok tadi kuda dia dah merau-rau berteronta, dia pun terdiam lah. Kenapa pula kuda aku ni kan? Dan dia pun berhenti. Dan tengok kuda dia pun berhenti. Baiklah, dah tenang balik, aku pun baca lah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sekali lagi kudanya meronta, melompat-lompat, bahkan lebih kuat dan keras sekali. Dia pun berdiam, kuda itu pun turut berdiam. Hal itu berlaku berkali-kali. Setiap kali dia membaca Al-Quran, kudanya akan meronta dan merengek. Apabila dia diam, kuda itu turut diam dan tenang. Dia bimbang kuda itu akan memejak anaknya Yahya. Kan anak dia tidur dekat dengan kuda tadi. Lantas segera dia mengejutkan anaknya itu. Dia pun terpandang ke langit. Dia melihat segumpal awan seperti payung. Tidak pernah dia lihat awan secantik itu, seperti cahaya yang bergantungan bagaikan lampu. Ufuk langit bercahaya terang benderang apabila awan tersebut terapung naik ke atas sehingga ia hilang dari pandangan. Apabila menjelang waktu pagi, dia pun menemui Nabi SAW seraya menceritakan apa yang dilihatnya. Nabi SAW bersabda, "Wahai Usaid, itulah malaikat yang mendengarkan bacaanmu." Jelas baginda lagi, jika kamu meneruskan bacaanmu, nescaya orang ramai akan dapat melihatnya dan malaikat itu tidak akan berselindung lagi. Malaikat ni tempat dia kat langit, ibu-ibu. Habitat dia, tempat tinggal malaikat ni di langit. Tapi malaikat turun ke bumi ni waktu buat kerja. Tapi penduduk penghuni langit ni pun tak sabar, ibu-ibu, nak datang ke bumi dengar bacaan daripada Usaid. Subhanallah. Jadi mereka ni, ibu-ibu, turun ke langit bumi untuk mendengar bacaan. Kalau Usaid terus membaca, pasti kata Rasulullah, kamu akan dapat melihat bagaimana rupa malaikat itu. Bukan kamu saja, semua manusia boleh tengok. Punyalah mereka terpesona dengan bacaan alunan Al-Quran yang dibacakan oleh Usaid. Selain mencintai kitab Allah, Usaid juga amat menyayangi Rasulullah. Allahu Akbar. So, cinta jihad, cinta Quran, cinta Nabi, ya Allah. Satu perkara hikmah ataupun kelebihan yang Allah berikan. Seperti mana asyik dan tenangnya jiwanya ketika membaca Al-Quran, begitu jugalah apabila dia melihat Rasulullah SAW mendengar baginda berkhutbah dan berbicara. Dia terlalu ingin untuk menyentuh tubuh Rasulullah serta mencium baginda. Suatu ketika, Allah, penama panjang lagi sikit lagi.
Satu ketika dia berpeluang mendapat peluang tersebut. Ketika itu Usaid sedang berjenaka dengan kaumnya, lalu Rasulullah SAW menusukkan jarinya ke rusuk Usaid. Seolah-olah baginda gembira dengan apa yang dijenakakan Usaid. Lantas Usaid mengadu, "Ya Rasulullah, kau telah menyakiti aku." Usaid pun, Rasulullah pun membalas, "Kau rasa sakit ke? Tak apalah, kalau macam tu kau lakukanlah balik pada aku. Tuan berbaju, sedangkan sewaktu tuan cucuk saya, aku tidak berbaju," kata Usaid. Rasulullah pun menyelak bajunya tanpa berlengah. Usaid pun terus memeluk dan mencium Rasulullah SAW. "Aku tebus tuan dengan ayah dan ibuku. Ia adalah satu keinginan yang aku idamkan sejak aku mengenalimu, wahai Rasulullah. Sekarang aku telah memperolehi." Dan subhanallah, ibu, siapa yang menyentuh tubuh Rasulullah SAW, tubuh itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi Usaid dan amat teringin. Tapi ibu-ibu, kita tahulah kedudukan Nabi ni sentiasa bersama dengan para sahabat-sahabat yang lebih besar lagi kan, sahabatul jalil. Jadi Usaid ni orang Madinah, ibu-ibu, orang yang sahabat juga, tapi bukanlah seperti mana Sayyidina Hamzah, seperti mana Sayyidina Abu Bakar, ibu-ibu. Rasulullah SAW membalas kasih sayang Usaid dengan kasih sayang baginda. Baginda menghargai kedudukan Usaid yang awal memeluk Islam. Baginda juga selalu mengingati pengorbanan yang mempertahankan baginda dalam perang Uhud. Pada peperangan Usaid ditikam. Pada peperangan itu Usaid ditikam dengan 7 tikaman lantaran usahanya untuk melindungi dia jadi perisai Rasulullah. 7 kali kena tikam. Usaid bercerita, "Aku telah datang menemui Rasulullah. Aku memberitahu baginda mengenai sebuah keluarga Ansar yang miskin dan sangat memerlukan. Kebanyakan ahli keluarganya adalah perempuan. Nabi SAW berkata, kamu datang kepada kami sesudah kami selesai mengagihkan harta yang ada. Apabila kamu mendengar mengenai sesuatu harta telah sampai kepada kami, peringatkan kami mengenai keluarga itu." Selepas itu Nabi pun mendapat harta daripada perang Khaybar. Nabi punya pendapatan ibu-ibu adalah 1/5 daripada harta rampasan perang. Itu untuk Nabi dan ahli keluarga Nabi. Jadi Nabi kata pada Usaid, nanti kalau dah dapat harta rampasan, kamu bagi tahu pasal keluarga yang miskin ni. Baginda membahagi-bahagikan kepada kaum muslimin. Baginda memberi dan melebihkan pemberiannya kepada kaum Ansar. Baginda juga telah membuat demikian kepada ahli keluarga Ansar yang miskin itu. Nabi bagilah, maka aku mengucapkan terima kasih kepada baginda. Semoga Allah membalas kebaikanmu bagi pihak mereka, wahai Nabi Allah. Rasulullah membalas, dan kamu juga wahai sekalian Ansar, semoga Allah memberikan sebaik-baik balasan kepada kamu. Sesungguhnya kalian yang aku kenali adalah manusia yang menjaga maruah diri dan sangat sabar. Sesungguhnya kamu akan menemui sikap mementingkan diri selepas kewafatanku. Bersabarlah sehingga kamu menemuiku, dan janji kamu adalah di Al-Haud. Al-Haud tu ibu-ibu maksudnya adalah kolam Al-Kautsar. Al-Haud itu kolam Al-Kautsar. Orang-orang Ansar ni dia dapat minum daripada kolam Al-Kautsar. Siapa lagi ibu-ibu dapat minum daripada telaga Al-Kautsar itu? Iaitu orang Yaman ibu. Orang Yaman, orang Ansar ni Nabi dah janji awal-awal dah. Jadi mereka ini golongan-golongan yang pembantu agama Allah dalam dunia ni. Ansar, kalau bukan kerana Ansar, mungkin Nabi tak boleh sehebat apa yang kita boleh nampak. Tapi kerana mereka, Nabi sangat menghargai orang yang buat baik dengan Nabi. Walaupun hakikatnya Allah boleh dia bagi Islam tu atas Nabi seorang, tapi Nabi orang yang sangat menghargai siapa yang buat baik. Semasa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, satu hari dia mengagihkan harta rampasan kepada kaum muslimin. Dia telah mengirimkan sehelai pakaian kepadaku. Namun aku merasakan pemberian itu terlalu kecil. Satu hari aku berada di masjid, melintas di hadapanku seorang pemuda daripada keturunan Quraisy. Dia memakai pakaian yang lama dan besar. Pakaian itu sama dengan pakaian yang diberikan Umar kepadaku. Pakaian itu meleret ke tanah kerana terlalu lama. Aku pun membacakan kepada mereka yang ada bersamaku berkaitan dengan sabda Rasulullah, sesungguhnya kamu akan menemui sikap mementingkan diri selepas kewafatanku. Aku menambah lagi, benarlah kata-kata Rasulullah. Ibu-ibu, bila kita nampak apa yang Nabi pernah cakap,
dan kita nampak depan mata, kita kena sebut apa? Sadaqah Rasulullah. Padahal Nabi bagi tahu dulu kan sebelum Nabi wafat. Tapi kemudian usai nampak, kita kena sebut apa? Betul lah Nabi dah cakap dah. Kamu akan tengok selepas aku wafat, orang banyak pentingkan di sini. Kita nampak dah ibu-ibu? Nampak. Dia makan, Allah, bukan main mahal lagi dia makan. Tapi ahli keluarga dia miskin. Sepatutnya kau seadanya lah. Tengok ahli keluarga. Jadi kita boleh nampak perkara ini. Aku menambah lagi, seorang lelaki bergegas menemui Umar. Dia memberitahu Umar tentang apa yang aku katakan. Umar segera menemuiku ketika aku sedang salat. Umar menunggu sehingga aku salat. Kemudian dia tampil seraya kepadaku, apakah yang engkau telah katakan? Aku menceritakan apa yang telah aku lihat tadi. Umar kata, semoga Allah mengampunimu wahai Usaid. Sebenarnya aku telah kirimkan pakaian itu kepada si Fulan. Dia seorang Ansar yang terlibat dalam perjanjian Aqabah dan turut serta dalam peperangan Badar dan Uhud. Kemudian pemuda Quraisy ini telah memberikan pakaian itu daripadanya dan memakainya. Jelas Umar. Umar bertanya, apakah kamu menyangka apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah itu berlaku pada zaman pemerintahanku? Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, pada hemat aku, ia tidak akan berlaku pada zaman pemerintahanmu. Rupanya adalah suatu perkara yang technically sahaja. Usaid bin Al-Hudayr tidak hidup lama selepas kejadian itu. Allah menjemputnya kembali ke rahmatullah pada zaman pemerintahan Umar. Setelah kematiannya, dia dapati masih menanggung hutang yang banyak sebanyak 4,000 dirham. Pada warisnya ingin menjual tanahnya dan melunaskan hutang tersebut. Apabila Umar mengatakan hal tersebut, dia kata, aku tidak akan membiarkan anak-anak bagi saudaraku Usaid mengemis kepada orang ramai. Umar pun berbincang dengan para penghutang. Akhirnya mereka bersetuju untuk membeli tamar hasil daripada tanah tersebut selama 4 tahun, setiap tahun dengan nilai 1,000 dirham. Maksudnya ibu-ibu dalam cerita ni kat ujung, jangan jual aset. Cerita kat ujung ni, kita hari ni, ya Allah, apa saja boleh jual, semua nak jual. Sebab kita mungkin rasa macam duit tu banyak sekarang. Kita jual tanah kita dapat berapa? Katalah dapat 500,000 juta. Kita rasa banyak, tapi kita hilang tanah. Bila kita tak ada tanah, kita miskin. Maaf untuk kita katakan, berapa persen tanah kita yang sudah dibeli oleh orang luar di KL? Siapa yang tak beli? Amerika beli, China beli, Jepun beli. Tanah-tanah kita semua dijual. Itu pun diwarna api lagi. Betul tak ibu? Mengidam tengok kampung baru tu kan? Mengidam tengok kampung Bandan tu, semua nak ambil ibu-ibu. Tempat kami tu pun, tempat kami, kedai kami tu, itu pun dia orang kata, kalau tengok di BKL punya ni, dia punya perancangan pun 2000 berapa tahun, tak tahu kan. Tak ada dah tu, flat desa Pandan tu tak ada dah. Dia dah ada dah rancangan ibu-ibu. Semua dibagi kepada investor. Anak-anak kita duduk mana? Merempat di bumi sendiri. Akhirnya, itulah. Terima kasih sahabat-sahabat. Jangan marah saya. Saya fikir pasal anak generasi kita, saya fikir. So, tanah jangan mudah-mudah jual. Jangan mudah-mudah. Jadi, kita pertahankan. Tak apa, kita tak ada duit, kita makan apa yang ada ibu-ibu. Tanah, jangan jual. Kalau kita jual Malaysia ni, daripada KL, dah masuk Selangor dah. Saya pergi dekat apa tu? Batu Garuda Cove. Itu habis jual semua dekat investor. Kan? Bandar-bandar, dia buatlah bandar-bandar penempatan kan, dengan lengkap fasiliti semua. Tapi siapa punya? Kita punya berapa square feet tu je lah. Yang lain semua dia punya. Jadi kena fikirlah sesuatu. Takkanlah kita nak tadah je ibu. Mana boleh. So insyaAllah, kasih banyak ibu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita ada